Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini 30 Disember tahun 2021, esok 31 Disember dan lusa 1 Januari tahun 2022. Jadi lazimnya bagi sebahagian orang, pada malam 31 Disember tu adalah malam yang sangat penting. Sambutan besaran atau besar-besaran ataupun mesti nak disambut, iaitu New Year's Eve. Saya kadang-kadang ada juga kawan tanya, ni New Year kerja tak? Aku kerja lah sebab kami pilot. Bila kerja pilot ni, cuti umum ke tak umum ke, kami kalau ada flight lah, kena buat penerbangan juga kan. Lalu ada sebahagian rakan kerja saya yang ada tugas penerbangan pada saat daripada 31 Disember nak masuk 1 Januari tu, ada dalam penerbangan, ada tugas penerbangan. Ataupun mungkin berada di destinasi lain yang macam tak ada geng nak sambut. So, Kapten sambut tak New Year's Day? Kapten ada mana New Year's Day? Saya kerja lah. Alamak. Cik. Macam satu kerugian yang besar. Macam satu penyesalan yang besar. Saya pun biasalah laser sikit. Ada apa ya sempena 31 Disember tu? Kapten, New Year's Day kata. New Year's Eve. Yelah, nak buat apa dengan New Year's Eve tu? Lepas tu dia pun macam mesti dalam hati lah, dia ni orang tua ni dia okay kan. Sebab itu hanyalah penukaran nombor daripada 2021 kepada 2022. Hanya pertukaran kalender daripada bulan Disember kepada Januari, daripada 31 Disember kepada 1 Januari. Is this just a change of number? Why are you so happy about it? Why or what do you want to celebrate? Kalau dia nak celebrate, kalau dia nak sambut, kerana dalam tempoh tahun 2021 tu dia telah mencapai pelbagai pencapaian yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat Islam, untuk negara Malaysia, tak apa juga. Tapi yang jenis celebrate ni lazimnya, okeylah sebahagiannya, tak adil lah sebut lazim kan, sebahagiannya pimai-pimai tangtu je, tak ada apa pun. Kan nak kata tahun lepas, tahun 2020 kau khatam Quran sekali, 2021 kau khatam Quran 2 kali ke? Tak juga, bahkan kurang. Apa pasal? Okey, tak apa. Dulu hafal hadis 5, sekarang dah hafal hadis 10 ke? Tak juga. Dulu tahun 2020 solat tu lebih kurang je, sekarang ni selalu solat awal waktu ke? Tak juga. Dulu lazim pergi semayang berjemaah, sekarang ni dulu sekali-sekala semayang jemaah, sekarang ni memang selalu semayang jemaah di Masjid Surau Berdekatan ke? Tak juga. Jadi apa yang kamu nak celebrate tu? Kan? So, lazimnya yang nak celebrate ni, okeylah kalau yang umur 20 tu, inguh masih meleleh, duk pakai pampers lagi, kematangan belum ada dalam kehidupan dia, nak celebrate apa. Dan yang kadang-kadang tu, yang dah umur 50 macam saya ni, kawan-kawan umur 50, tak, saya 50 walaupun nampak macam 60 kan. Okay, 50 ke. Yang umur 50 pun masih nak celebrate lagi. Huha macam budak-budak. Okay. Dan samalah bila tanya celebrate kenapa? What have you achieved in the year 2020 that you want to celebrate? Bro, kita celebrate lah, enjoy life. Don't lah ask that kind of question. You ask that kind of question, you make me feel very sad. Okay, tahu pun dia pun tak ada apa-apa pencapaian ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bagi kita orang Islam, kita semua beriman dengan takdir. Kita semua beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menetapkan umur kita dan telah pun menetapkan bila kita akan meninggal dunia. Mungkin esok, mungkin lusa, lagi setengah jam pun mungkin juga, okey? Mungkin lagi 5 tahun ke, apabila masuk tahun baru, kita sebenarnya lagi dekat dengan tarikh yang Allah telah tetapkan untuk kita meninggal dunia. Jadi, bila kita semakin dekat, sepatutnya kita ni lagi semakin matang, lagi semakin memikirkan apakah persediaan yang kita telah lakukan untuk hari esok, yang ni hari di akhirat itu kelak setelah kita meninggal dunia. Sebab kita semakin hampir. Setiap kali masuk tahun baru, kita sebenarnya semakin hampir. Setiap kali hari jadi kita sebenarnya makin hampir. Apa yang nak celebrate sangat tu? Alah, janganlah negatif sangat. Apa yang ni kan? Okey. Tapi yang ini kita kena sedar. Sebab ciri seorang Muslim ialah dia memikirkan kehadapan. Dan kehadapannya tu bukanlah what is my planning for the year 2022.
apa perancangan saya tahun 2020. Tak, dia punya perancangannya tu, dia punya plan ialah di hari selepas dia meninggal dunia. Ya, dia nak merancang tahun 2022, silakan. 2023, silakan. Tetapi perancangan seorang Muslim jauh ke hadapan sampailah sampailah fasa setelah dia meninggal dunia. Bagaimana persiapannya selepas dia meninggal dunia. Dan ini disebut sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat nombor 18. Surah Al-Hasyr ayat nombor 18, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ni, Allah seru kita ni, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamas li ghad, dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang dia sediakan untuk hari esok. Hari esok tu bukannya esok, tak, hari akhirat. Hari akhirat, bila dia meninggal dunia saja sudah masuk ke fasa hari akhirat. Walaupun time itu kita masuk alam barzakh kan, tapi alam barzakh itu telah pun masuk, ia adalah mukadimah, pintu pertama masuk ke alam akhirat. Allah suruh kita perhatikan apa yang kita, diri sendiri, jangan nak suruh orang lain, diri saya sendiri apa yang telah kita sediakan untuk hari esok, yang ini hari akhirat. Adalah aku semayang 5 kali sehari. Okey, kita kena lebih lagi sebab kita kena ingat yang kita nak makam yang istimewa, kita kata kubur yang lapang, yang tenang, yang selesa kan. Jadi persediaan kita tu kena lebih lagi. Okey. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Jika perhatikan ya, ayat ini Allah sebut takwa 2 kali. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Okey, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullah, sekali lagi, bertakwa tu ditekankan 2 kali. Sebab takwa inilah antara bekal yang penting untuk kita bawa ke hari akhirat kelak. Apa lagi bekal yang pentingnya? Sebuah hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah amalan dia kecuali 3. Ilmu dia yang dimanfaatkan. Kita sampaikan ilmu tu dimanfaatkan oleh orang lain. Sedekah jariah, kita sedekah bina masjid, bina surau. Okey, selagi mana orang manfaatkan, selagi itulah kita mendapat manfaatnya. Dan juga doa daripada anak yang soleh. Jadi bagaimana kita mendidik anak kita, ia memiliki peranan supaya anak itu kemudiannya mendoakan kita. Anak tu sendiri doa. Jangan ajar anak tu panggil orang lain doa. Orang lain tu doa bukan ikhlas sebab dia dapat duit. Lepas tu dapat nasi minyak, rendang. Cuba panggil kenduri, orang tu doa, tapi bagi nasi air sirap ikan kering dengan sayur timun. Lepas tu tak mari dah. Okey, ajar anak tu yang dia sendiri berdoa. Sebab bila seorang anak itu berdoa, dialah yang akan berdoa dengan penuh penghayatan, dengan penuh rasa rindu, dengan penuh mungkin sampai melinang air mata, teringatkan kita sebagai ayah, kita sebagai ibu. Tapi yang dua sebelum itu pun ilmu yang dimanfaatkan. Ayuh kita menjadi orang yang berilmu, supaya dengan itu kita pun dapat kongsi ilmu kepada orang lain. Yang dengan itu kita mendapat pahala yang berterusan sehingga ke setelah kita meninggal dunia. Jangan asyik semua tak tahu je. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sedekah jariah. Ayuh kita memperbanyakkan sedekah. Dan sedekah ini, ya, tak cukup duit. Tapi betul ke tak cukup duit? Engkau duk plan anak engkau nak masuk universiti, engkau simpan sampai 500,000 juta. Kerana semata-mata sebab sebahagian ibu bapa yang saya jumpa, mereka menjadi hamba abdi kepada anak-anak. Sungguh-sungguh nak kumpul duit sebab nak hantar anak belajar sekolah private, nak hantar masuk universiti lokal, tak main dah nak hantar apa semua tu. Tak nak bersedekah, tak nak hidup yang elok, tak nak tolong orang lain. Sebab apa? Nak simpan duit anak nanti. Anak ada 3 orang. Cost of education makin lama makin tinggi, kena simpan sampai sekarang. Begitu menjadi hamba kepada anak-anak sampai nak tolong orang lain ke apa pun, bagi sikit-sikit je. Sebab yang majoriti tu dia target nak ada 500,000 juta. Kalau anak 3 dia nak ada 1.5 million.
supaya nak sponsor anak punya education. Dia fikir sampai macam itu. Ini saya kata satu pemikiran yang memberhambakan dirinya kepada anak-anak. Padahal education penting, tapi tak payahlah sampai ke tahap itu. Okey, ya, sebagai contoh. Baik, saya nak bacakan satu lagi hadis yang ada kaitan dalam bab ini. Sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, hadis nombor 4249 dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Okey, di mana daripada Ibnu Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama pada satu hari, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Maka datang menemui baginda seorang lelaki daripada kalangan Ansar, yakni penduduk Madinah. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, apakah ciri-ciri seorang mukmin yang afdal, yang terbaik, yang utama? Okey. Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang terbaik, yang utama itu adalah yang terbaik akhlaknya. Alright. Qala fa ayyul mu'minin, lelaki Ansar tu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyasu, dan mukmin yang manakah, ciri-ciri apakah seorang mukmin yang bijak, yang cerdik? Sekolah tinggi ke, sijil banyak ke, dekat rumah kat pejabat gantung sijil-sijil universiti banyak ke, apa dia? Qala, Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akiyasu. Rasulullah menjawab, mukmin yang bijak ini adalah ada dua ciri. Pertama, banyak mengingati mati. Yang pertama. Yang kedua, dan sebaik-baiknya adalah mereka yang banyak membuat persiapan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang bijak. Banyak mengingati mati. Ni bukan suruh, aku tak nak buat apalah, nanti dah mati dah. Bukan suruh jadi negatif. Aku tak nak buat apalah, saya dah mati dah. Dia tetap berusaha, tapi dia ingat mati yang dengan itu dia ada persiapan. Sebab mati ni boleh datang bila-bila. Jangan anggap bila dah tua saja akan mati. Banyak orang muda juga sekarang ini mati. Okay? Kerana kesihatan, kerana kemalangan, kerana tu sana ada kilat tu. Kan kena sambal kilat pula. Kan? Boleh saja berlaku. Jadi kematian ini boleh berlaku bila-bila. Jadi kita ada persiapan dan kerana itulah lelaki orang yang bijak itu dia banyak melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Persiapan yang bagaimana tu? Persiapan amalnya, dosanya banyak mana dia minta, dia beristighfar kepada Allah. Dosa dia sesama manusia. Dia tak tunggu hari raya Aidilfitri baru minta maaf. Dia tak tunggu raya haji baru minta maaf. Dia tak tunggu nak pergi umrah baru minta maaf. Macam orang kita kan. Bila time nak raya haji, hantar mesej minta maaf. Minta maaf apa dia pun tak tahu. Nak pergi umrah, baru nak minta maaf. Nak pergi haji, minta maaf. Pergi London tak pula minta maaf. Apa pasal? Pergi Tokyo, pergi Sydney tak pula minta maaf. Kenapa? Pergi haji je minta maaf. Kan? Padahal, jika anda menyalahi seorang manusia, tak kisah Muslim atau non-Muslim, anda kena minta maaf direct pada dia secepat yang boleh. Okeylah, mungkin time tu tengah marah nak bagi cool down setengah jam ke apa. Minta maaf. Time tu. Bukan buat tak tahu je. Lepas tu dah malam 1 Syawal baru hantar mesej minta maaf ya, maaf zahir batin. Kawan tanya minta maaf. Itu pun bukannya type tu, hantar gambar yang dah orang semua duk forward, dia pun forward yang sama tu. Okey? Jadi ayo kita berubah. Jika kita ada buat salah kepada sesama manusia, kita minta maaf secepat yang boleh. Dan minta maaf secara tulus tanpa apa-apa syarat tambahan. I apologize if I offended you. I apologize, dah lah habis cerita. I am very sorry what I said, dah lah. Tak payahlah dengan syarat sekian. Itu sebagai contoh ya. Kemudian persiapan mati macam saya sebut tadi kan, 3 perkara yang akan bermanfaat kepada kita setelah kita meninggal dunia kelak. Jadi apa persiapan kita? Jadi sebab ini juga, 3 perkara ini juga boleh disebut sebagai pelaburan hari akhirat.
Sebagai manusia bagus, dia pelaburan di dunia okey, dia fikir duit dia, investment dia apa ke, tapi pelaburan akhirat macam mana? Okey, itu sesuatu yang dia hendaklah kita mula memikirkannya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk tahun baru ni hanya pertukaran nombor. Apa yang penting setiap hari kita ni sedar bahawa kita ni semakin hampir kepada ajal yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Semakin tahun itu bertambah, semakin dekat. Semakin hari jadi kita semakin dekat. Apakah persiapan kita? Apakah persiapan kita untuk hari akhirat? Dan hari akhirat itu bermula sejak nyawa kita diambil apabila kita masuk alam barzah. Ya, jadi apa persiapan kita? Dan sudah tentu persiapan itu hendaklah kita semak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW supaya ia benar-benar bermanfaat kepada kita. Jangan ikut sunnah masyarakat. Jangan ikut sunnah ustaz yang serban dia besar, pakai rantai tasbih semua tu. Tak. Ikut apa yang Rasulullah ajar, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itulah yang benar-benar bermanfaat kepada kita di hari akhirat kelak. Baik. 15 minit cukup kan? Okey, moga-moga bermanfaat kepada saya dan tuan-tuan puan-puan semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak kena balik ni. Kena sambal kilat nanti.